Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi ahli yang kuasa, al-fadhil, imam-imam Masjid Sayyidina Abu Bakar, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 30 Syaban bagi kita. Kita beli Malaysia ni 30 Syaban 1443 bersamaan dengan 2 April 2022. Kita masih lagi menunggu kedatangan Ramadan besok. Orang di Mekah berterawih dah, sahur dah dia orang ni sekarang, nak sahur dah ni. Dan juga beberapa tempat lagi dalam negeri ini ada yang sudah pun berpuasa. Kita kata begitulah, mungkin perbezaan tempat tengok anak bulan tu menyebabkan perbezaan. Walau macam mana pun, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana Ramadan pada tahun ini kita dapat sambut ataupun menerima kedatangannya dalam suasana yang sudah hampir kembali kepada keadaan biasa, dengan keizinan pihak pemerintah untuk solat saf dipenuhkan, dirapatkan, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan para jemaah pula dapat menyahut seruan ilahi untuk memenuhkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Masjid kita ni pun dengan persiapan yang begitu indah, dengan jadual-jadual yang disusun, kapek pun comel. Tinggal lagi bagaimana nak sampaikan jemputan Allah Azza wa Jalla itu kepada para jemaah kita, ahli jemaah kita. Itu adalah merupakan tanggungjawab masing-masing sebagai seorang Muslim. Apabila kedatangan Ramadan, sudah tentu kita ada satu agenda yang perlu kita buat dan beberapa jadual yang perlu disusun supaya Ramadan yang datang ini sangat bermanfaat untuk diisi sebagaimana doa yang disampaikan oleh golongan salafus salih yang selalu kita dengar imam-imam kita baca, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Di antara doa yang baik para jemaah sekalian untuk kita baca, mari kita baca sama-sama dulu, nanti di akhir kita baca lagi. Cuba kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh kata? Cuba ulang sekali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. InsyaAllah. Kita sudah kata orang kalau benda tu bau dah kita, dekat sangat dah. Wa sallim Ramadana li. Ini permohonan yang kedua, kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat melakukan ibadat sebaik mungkin pada bulan Ramadan kali ini. InsyaAllah kita tidak terkurung lagi. Kita kurung je diri kita, kurungnya nafsu kita daripada gangguan-gangguan yang mengacau kita. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan ibadat ini dengan baik, dengan sempurna. Sudah pasti setiap orang yang beribadat, dia nak Allah Ta'ala kabulkan. Kalau kita ibadat Tuhan tak terima, apalah gunanya? Maka doa permintaan kita yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala,
Ya Allah, terimalah daripada kami segala amal kebajikan ibadat yang kami lakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Ini perbanyakkan doa ini. Walaupun dah masuk Ramadan, kita kena doa sebab dua permohonan lagi sampai dah. Tapi kalau boleh kita nak minta sampai juga ke hujung. Tak mau Ramadan sampai separuh jalan je. Dia sampai ke hujung Ramadan dan kita dapat lagi bertemu dengan Ramadan yang lain-lain yang akan datang. Jadi kita minta, kemudian kemuncak daripada itu kita minta Allah kabulkan segala perkara ibadat yang kita lakukan. Baik para jemaah sekalian, kita berbincang tentang Ramadan, Al-Quran dan Qiyam Ramadan. Maknanya Ramadan dan Al-Quran serta Al-Quran itu dikaitkan dengan waktu malam. Ini antara benda pelik. Kenapa Quran jadi malam? Kita malam lain pula agenda. Jadi sepatutnya malam itu dia panggil malam layali Al-Quran, malam-malam kita bersama Quran, khususnya di bulan Ramadan. Bulan lain pun kena masuk, tapi Ramadan khususnya. Kerana Allah SWT berfirman, tengok dalam risalah tu ada awal ayat yang kita sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan pada permulaan turun Al-Quran bila? Pada bulan Ramadan, sebagai petunjuk dan bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza di antara hak dan batil. Surah Al-Baqarah 185. Dalam ayat ini Allah nyatakan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Bilakah yang dikatakan malam? Jawabnya malam itu iaitu pada surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Itu dia katakan Al-Quran kaitan dia dengan malam. Maka perbincangan kita Al-Miftahur Rabi', kunci kita nak memahami Al-Quran ni banyak. Di antara kuncinya, kunci kita nak faham Al-Quran, dia panggil tadabbur Al-Quran. Kita baca Quran ni para jemaah sekalian, ada baca ambil pahala, baca ya, walaupun kita tak faham kita baca, alhamdulillah. Tapi kalau baca dengan faham, maka itulah dia panggil matlamat yang besar. Maka bila kita nak faham Al-Quran, kita kena pergi kepada belajar tafsir. Setelah kita belajar tafsir, ada satu lagi ilmu dia panggil tadabbur Al-Quran. Tadabbur Quran makna kita nak memahami apa sentuhan Al-Quran kepada kita yang boleh kita jadikan garis panduan dalam hidup kita sepanjang hayat. Maka yang pertama sekali kunci kita nak memahami Al-Quran, iaitu yang pertama dia panggil hubbul Quran. Kena tanda sikit. Yang pertama kena cinta kepada Quran. Kalau tak cinta, kita tengok Quran pun tak nak buka, kan? Quran ada dalam handphone, tapi sekali sehari pun tak terbuka, duk buka benda lain. Kunci yang kedua, kita mesti mengingati tujuan kita baca Quran. Aku baca Quran untuk apa? Nak ambil ilmu, nak ambil kefahaman, nak beramal, nak dapat pahala, semua itu tujuan. Kemudian dia panggil yang ketiga, kunci yang ketiga, kita baca Quran biar kita ingat apa yang kita baca. Contohnya kita baca Al-Fatihah, kita dah ingat, tapi kita nak menghayati sama dengan Al-Fatihah itu. Setiap kali ayat yang kita baca, biar kita terasa kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan bermula kita puji Allah, kemudian dia datang dengan permohonan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum daripada itu, aku janji kita dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia panggil aku janji. Dalam kerja buat pejabat kita ada aku janji, kan? Maka di dalam kita baca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, ada aku janji kita dengan Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi bila kita baca dengan keadaan yang demikian,
kita dapat memahami, kita baca, kita ingat apa yang kita baca, bukan sekadar baca nak habiskan, tak. Kemudian mari kunci yang keempat, al-qiyamu bil Quran. Marilah kita baca Quran seeloknya, dalam skala boleh kita baca dalam solat, mana kita hafal dan kita jadikan dia sebagai bacaan dalam solat kita. Menarik di antara surah yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Imam, dia panggil surah Al-Qiyamah. Surah ini kalau kita hafal satu surah dan kita boleh baca pada waktu malam dalam solat tahajud kita, banyak sentuhan-sentuhan yang Allah Ta'ala sebut tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang huru-hara di sana, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang berkaitan yang kita, bila kita baca, kita menghayati pada saat itu. Para jemaah sekalian, kita akan terasa inilah isyarat, inilah risalah, inilah pesanan Allah Azza wa Jalla kepada kita melalui kitabnya yang mulia. Kalau kita baca saja boleh pahala, tapi kesan dia mungkin tidak memberi bekas dalam jiwa, sebab kita masuk tanpa mengetahui apa yang sepatut kita lakukan. Maka di antara waktu yang dipilih untuk baca Quran, untuk menghayati Al-Quran, seeloknya dalam solat malam. Kalau tak boleh solat malam, kita tak hafal, kita baca juga pada waktu malam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, ayat 179, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintah kepada Nabi, wa minal laili fatahajjad, pada waktu malam bangun bertahajud. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tahajud, maknanya ibadat yang kita lakukan setelah kita tidur. Gaya Nabi SAW, dia tidur awal selepas solat Isya. Kalau tak ada urusan-urusan negara, urusan peperangan ke, tak ada orang mari jumpa Nabi SAW, maka baginda akan tidur. Dia tidur awal. Selepas tengah malam, dia bangun tahajud. Bila dia penat akhir malam, tidur balik. Sehinggalah dia bangun dekat dengan subuh. Cuma kita bimbang ini, kalau bangun tengah subuh tu pula takut terlepas. Jadi kita tengoklah masing-masing gaya lah. Orang-orang yang sudah berumur lain pula dia punya cara tidur. Mungkin dia sudah lama tidur, dia boleh bangun, rehat sekejap, ibadat, kemudian rehat balik, bangun balik. Ramai dah orang tua-tua, bila kita tanya dia kata boleh je Ustaz, boleh kita buat cara gaya Nabi, qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Allah Ta'ala perintah Nabi, wa minal laili fatahajjad, bangun bertahajud pada waktu malam, nafilatan lak, sebagai satu orang panggil ibadat nafilah, bukan wajib. Asa an yab'athaka rabbuka maqam mahmuda, mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitmu di tempat yang terpuji. Mana kata di para ulama, walaupun ayat ini khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya taujih, bimbingan kepada umat dia sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini Allah Ta'ala perintahkan tahajud. Apabila dikaitkan tahajud, sudah pasti ada Quran di situ. Maknanya bangun tahajud, bertahajud dengan Al-Quranul Karim. Ini ayat Allah Ta'ala perintahkan supaya kita bangun bertahajud. Dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, banyak lagi ayat lain, saya bagi nombor ayat lah, supaya pelajar-pelajar yang suka tadabbur ni, dia boleh kut ayat dan boleh tengok paling. Di antara ayat lagi Allah Ta'ala sebut surah Al-Muzammil, ayat 1 hingga 5. Kemudian surah Ali Imran ayat 113, dan surah Az-Zumar ayat 9. Itu nama-nama ayat yang ada kaitan dengan Quran, tahajud pada waktu malam. Kemudian kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, la hasada illa fitnatain. Nabi kata, mu jangan hasad. Hasad di sini dengan mana ghibtah, mana jangan bercita-cita nak jadi macam orang ni, kecuali dua kumpulan. Mana kita tengok orang ni, kita boleh bercita-cita nak jadi macam dia. Jangan berangan-angan. Kalau angan-angan tak jadi. Biasanya orang ni kalau bila angan-angan, dia kait dengan mak jening. Kita pun kesian juga ke mak jening. Setiap kali angan-angan, mak jening lah jadi. Kenapa mereka buat nanya kepada pakcik tu? Kita kata bercita-cita.
Jangan bercerita nak jadi macam orang ni kecuali dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Seorang yang diberi, Allah Ta'ala beri kepada dia Al-Quran, dia hafal Quran, dia baca Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail. Dia bangun dengan Quran itu pada tengah malam. Sebab itulah saya perluaskan sedikit, orang ni bangun solat pada waktu malam. Tapi kalau kita yang tak hafal ni nak bangun solat macam mana? Tak hafal. Alhamdulillah para jemaah sekalian, solat malam solat sunat. Solat malam solat sunat. Dalam solat sunat kita ada kelonggaran. Boleh je kalau kita nak duduk pun boleh, sambil duduk. Ataupun kita buka mushaf depan kita, alat-alat gadget yang kita ada ni, kita boleh je pacak situ. Kita boleh baca daripada alat ni boleh. Jadi yang pentingnya ada kemahuan nak situ. Tapi orang ni dalam hadis ni Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala beri pada dia Quran, mana dia hafal Quran, fahuwa yaqumu bi, ini fungsi dia, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail, pada waktu malam dia bangun, wa ana an-nahar, pada waktu siang pun dia baca. Seorang lagi yang kita diberi kelonggaran untuk bercita-cita, iaitulah rajulun atahullahu malan. Kita tengok orang ni dapat harta banyak, kaya dia, tapi apa dia buat? Fahuwa yunfiquhu, dia duk nafkah, duk laburkan harta dia, bagi bantuan sana sini, ana al-laili wa ana an-nahar, siang malam dan juga siang. Jadi para ulama mengatakan hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini Nabi SAW buat dua kumpulan untuk kita berlumba nak jadi macam orang ni. Kumpulan yang pertama ahlul Quran, kumpulan yang kedua ahlul infaq, orang yang banyak nafkah. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini disebut yunfiquhu, orang ada harta yunfiquhu, orang ada Quran yaqumu bihi. Yaqumu bihi, maka dia bangun pada waktu malam. Jadi ayat Quran inilah nak mengajar kepada kita para jemaah sekalian tentang Al-Quran pada waktu malam. Jadi sesuai sangatlah bila kita mari bulan Ramadan, cuba kita letak satu jadual khas. Habis ya tarawih di masjid, kita balik. Dan inilah yang diceritakan oleh guru-guru kita ataupun kita baca di kalangan ulama salafus salih. Biasanya ana selalu dengar tuan-tuan guru kita di Madinah, dia kata Syekh ni, dia sebut nama, di antara Syekh Amin Asy-Syangqiti rahimahullah, dia kata dia solat di masjid Isyak, lepas tu dia balik. Dia solat di rumah dia, dia naik rumah 2 tingkat, 2 atas tingkat atas tu. Jiran-jiran pun dengar dia duk baca Quran sampai malam. Jadi kita hari ni tak payahlah kita balik buka kuat-kuat kan, jiran sebelah nak tidur. Cukuplah untuk kita dalam rumah kita, dalam bilik kita, kalau boleh selepas habis program di masjid, kita balik, sambung balik di rumah kita dengan Al-Quran. Ataupun kita tidur separuh awal, bangun di tengah malam. Itulah agenda yang sangat besar. Dan di antara kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi kita sebut apa? Di antara cara nak ingat Al-Quran, nak mudah faham Al-Quran. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza qama sahibul Quran, apabila orang yang baca Quran ini bangun pada waktu malam, dia baca pada malam, dia baca pada waktu siang, zakarahu, dia akan ingat. Sebab itu di antara tempat medan untuk kita nak ulang kaji Quran yang paling baik dalam solat. Wa illam yakum bihi nasiyahu, kalau dia tak bangun, tak baca dalam solat, dia mudah lupa. Jadi kita cubalah hafal surah-surah yang kita boleh hafal, dan kita cuba buat dalam solat malam kita. Dalam solat siang pun tak apa. Jadi hadis ini dalam Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengajar, nassan Nabiyyu sallallahu ala anna tariq, jalan untuk kita nak ingat Al-Quran sentiasa, iaitulah kita baca dalam solat kita. Alhamdulillah. Muslimin dan para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan-kelebihan yang ada. Kita tengok pula kenapa kaitan di antara ijtima'ul Quran was salah. Quran dikaitkan dengan solat. Bila kata Quran, ada solat. Sebab kata di ahli fikir, dia kata berkumpulnya Quran dengan solat itu
macam berkumpulnya oksigen dengan hidrogen. Dia ngaji sains sikit. Oksigen hidrogen bila berkumpul, maka keluarlah dia punya air. Jadi kita apabila kita boleh kumpul di antara Quran dengan salat, maka di situ akan lahirnya seorang insan yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dua perkara besar ni dikumpulkan dalam satu masa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Ayat 45 dan ayat 46 Allah Ta'ala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kamu minta tolong dengan Allah Ta'ala dengan melakukan kesabaran dan solat. Jadi ada terjemah yang kata sabar di sini makna puasa, tapi sabar di sini secara umumnya sabarlah dan solat. Wa innaha lakabiratun, dia ni sangat besar susah, illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk maka dia tak jadi berat. Jadi ulama kata sabar itu kesan daripada ilmu. Ilmu itu cara dianya iaitulah dengan baca Quran, dengan tadabbur. Bila kita baca Quran, kita tadabbur Quran, kita akan dapat ilmu. Maknanya itulah hasil daripada orang baca Quran, dia akan pergi ke dapat ilmu. Bila dapat ilmu barulah orang ni jadi sabar. Maknanya sabar itu sebagaimana disebut oleh para ulama Islam ada 3 kategori. Tanda tuan-tuan. Kategori yang pertama sabar melakukan ketaatan. Ini kita rasa kita ingat bila sabar tu yang ketiga. Sabar melakukan ketaatan. Nak taat ni, nak pergi solat subuh pun bukannya senang. Allah, solat subuh musim-musim macam ni boleh tahan. Kalau musim hujan macam mana nak bangun? Solat kat rumah ya hari ni. Solat sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Orang nak tinggal maksiat bukan senang. Sebab itulah bila orang ni sudah boleh bertaubat daripada dosa-dosa dia yang lalu, kita kata hani'an lakum, tahniahlah saudara-saudari, sebab Allah dah buka pintu untuk kembali ke jalannya. Mudah-mudahan kita mati di atas landasan ini. Jadi sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabrun 'alal masaib, sabar menghadapi musibah. Ini biasa kalau kata sabar, kita nampak yang mana? Nampak musibah ya tak? Tapi kita kena ingat dua lagi sabar yang besar, iaitulah sabar melakukan ketaatan. Jadi dengan orang yang banyak solat, orang yang sentiasa bersolat, orang yang sentiasa tadabbur Al-Quran, insya-Allah orang ini termasuk di kalangan orang yang sabar untuk melakukan ibadat sebanyak mungkin dan sekaligus meninggalkan maksiat. Kemudian dia juga seorang yang sabar untuk menghadapi sebarang ujian. Banyak lagi ayat lain yang berkait dengan surah Al-Baqarah 185 tajuk. Ya ayyuhallazina 153, maaf. Surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar, maka sabar itu mari daripada mana? Salat. Sabar itu mari daripada ilmu. Ilmu itu asalnya punca dia mari daripada Al-Quran. Karena itulah kata di para sahabat radhiyallahu anhu, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun, apabila mari satu-satu perkara yang berat, Nabi gimana? Faza'a ila salat, dia terus pergi solat. Dengar ni para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mari, bila ada urusan besar, dia pergi solat. Kita kalau ada urusan besar, kau duduk main garu kepala tak? Zaman Facebook ni pula sempat lagi update. Stres, dia tulis patah ya, stres hari ni, kecewa. Jadi orang lain pun tulislah kat bawah tu apa benda yang dia orang nak komen. Tapi sebenarnya Nabi ajar bila ada masalah besar terus solat. Kita sendiri yang buat. Cuma kita ni solat juga, tapi pergi cari imam, cari orang tu, cari orang ni, dia sendirinya tak solat juga. Kita kata ini satu kepincangan. Ada sebuah buku yang saya baca, kemudian buku ini telah dibukukan
Menarik tuan-tuan, nama dia Sehari Dalam Kehidupan Nabi SAW. Boleh tengok dalam internet ada juga tu, Sehari Dalam Kehidupan Nabi SAW. Menarik, daripada awal bangun pagi, kemudian di waktu subuh Nabi buat apa, selepas subuh dia berkumpul dengan sahabat, mari waktu duha, comel lah. Dia panggil sangat-sangat cantik untuk kita nak tengok gaya hidup Nabi SAW. Maka baginda sallallahu iza hazabahu amrun faza'a ila salah. Bila ada isu-isu yang besar yang berlaku, Nabi kita terus pergi solat. Panjang solat dia, sebagaimana berlaku kes gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Dia panggil kusuf. Bila berlaku gerhana, Nabi kita SAW keluar solat bersama dengan sahabat, panjang sekali. Mana rakaat dia, gerhana ni dua kali rokok. Satu rokok tu satu surah Baqarah dibaca di situ. Ini panjang. Allahu Akbar. Kemudian timbul lagi soalan, adakah beza di antara al-qiyam bil Quran wa qiyamul lail? Kita nak ambil perbezaan sedikit. Orang yang bangun baca Quran dengan orang qiyamul lail, berdiri pada waktu malam, apa beza? Jawab dianya, taklah beza sangat. Al-qiyam bil Quran, orang yang bangun baca Quran pada waktu malam tu ada dua kategori. Yang pertama, secara umumnya semua orang yang bangun beribadat pada waktu malam, dia solat ke, dia baca Quran ke, dia zikir ke, dia apa, itu dia panggil orang itu telah menunaikan hak Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ajar kepada kita macam-macam dalam tu. Ada ibadat, ada muamalat, ada zikir, ada suruh berfikir, suruh ingat kepada akhirat. Maknanya setiap orang yang bangun beribadat termasuk juga berfikir, dan bagaimana besok dia nak merancang bahawa dia ni tak mau lagi maksiat, beramal dengan dia, maka itu dia panggil orang itu sudah bangun qiyamul lail dan termasuk qiyam bil Quran. Tetapi yang kita nak sebut di sini iaitulah khas, bangun khas untuk baca Quran. Bangun khas untuk baca Quran. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh baca Quran dalam solat kita, maka itulah yang kita rasa sangat besar. Jadi bila kita baca Quran, kita nak menghayati tadabbur makna Quran itu yang sangat besar. Sebab ada satu hadis yang cukup menakutkan. Hadis ni riwayat oleh Thauban. Thauban ni pembantu Nabi SAW. Thauban kata apa? Nabi sebut dalam hadis, la'alamanna aqwaman ummati. Aku kenal, aku tahu satu kumpulan daripada umat aku ni, mereka datang pada hari kiamat dengan pahala yang cukup banyak. Pahala yang banyak, seperti bukit Tihamah. Salah bukit ni. Tapi pahala itu berterbangan, seperti debu yang berterbangan, haba'an mansura. Thauban yang dengar ni terkejut. Qala Thauban, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana. Tak nak macam ni. Kita nak kenal siapa orang ini. Adakah orang jahat, orang yang munafik, orang yang pengkhianat, orang yang macam-macam, pembunuh orang. Jillahum lana, jillihim lana. Nyatakan siapa mereka. Jallihim lana, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum, supaya kami jauhkan diri daripada kumpulan ini, sedangkan kami tak tahu. Kata Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum, mereka saudara kamu, satu kulit dengan kamu juga. Wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzu, mereka juga boleh bangun malam. Manakala ada malam majlis tahajud ada juga. Tetapi walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharibillah intahakuha. Orang ni bila ada benda maksiat dia buat senyap-senyap. Tak ada orang senyap. Waktu ada orang dia bertahajud baik-baik. Ada majlis ilmu. Tapi yang kita bimbang hari ni, dulu kalau orang nak buat maksiat susah, kena pergi cari, kena pergi berjalan sana sini. Yang kita takut hari ni maksiat yang ada dalam poket kita ni. Dengan alat-alat gadget yang ada ni, sudah dengar kuliah boleh pula tengok filem-filem, tarian-tarian gelek ke macam mana benda. Kita kata itu di antara maksiat yang cukup berbahaya. Ataupun kata di para ulama, sambil-sambil selepas baca Quran, duk hantar WhatsApp pula, mengumpat orang, mengeji orang, macam-macam kita boleh buat. Bahkan kita tengok grup-grup WhatsApp ni pukul 5 pagi dia aktif.
Ada yang pukul 4 dah aktif dah. Tengok dalam grup tu, pukul 4 pagi dia hantar. Bila dia bangun, bila dia baca Quran, bila dia tadabbur Quran, kita kata ini juga membimbangkan. Kerana itulah kata di para ulama, beza di antara orang yang bangun qiyam dengan Quran, orang yang bangun qiyamul lail tanpa kefahaman. Jadi tak ada kesan dalam jiwa dia. Maka kata Ibnu Abbas, rak'atan muqtasidatan, 2 rakaat yang kita salat, tapi kita berfikir, kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kita ingat kepada makna yang kita baca, lebih baik daripada satu malam kita bangun tapi hati kita lara, lalai, leka, tak ingat apa yang kita kata. Maka inilah di antara perkara yang kita bimbang. Jadi para jemaah sekalian, maksud dianya bila kita kata bangun al-qiyam bil Quran, jadi walaupun kita bangun sekejap pada waktu malam, tapi kita boleh menghayati Al-Quranul Karim yang memberi kesan dalam jiwa kita, insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada pahala orang yang baca Quran, lebih-lebih lagi kalau dia boleh baca dalam solat. Tanda sikit, ini galakan pada kita semua, insya-Allah. Tadi ayat yang kita baca, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, surah Al-Isra ayat 79. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khas, hadis Nabi ini khas. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayat, siapa dia boleh bangun baca 10 ayat je. 10 ayat ni tak banyak. Surah Wadduha berapa ayat? Maknanya surah yang pendek pun tak apa, tapi nak 10 ayat. Ataupun kita contohnya kita hafalah surah Al-Mulk, baca 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin, orang itu tidak lagi ditulis termasuk dalam kumpulan orang yang lara, orang yang lalai. 10 ayat. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa dia boleh bangun baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia tertulis bersama dengan orang-orang yang banyak beribadat. Wa man qama bi alfi ayat, siapa dia bangun 1000 ayat. Ni kita termenung sikit, 1000 ayat ni bukannya sikit dah. Surah Baqarah baru 280 ayat, nak ayat 1000 berat. Kita ambil yang 100 dulu. Tapi kalau boleh 1000, kutiba minal muqantarin, ditulis orang yang banyak meraih pahala-pahala yang begitu besar. Jadi para jemaah sekalian, paling kurang kita bangun salat 10 ayat, supaya kita terlepas daripada ikatan golongan orang yang lalai, insya-Allah. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban wa Khuzaimah wa Abi Daud. Satu hari Nabi kita tanya sahabat dengan soalan yang menarik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum, suka ke tidak kamu bila kamu balik ke rumah kamu, dapati ada 3 ekor unta yang besar yang gemuk, ada 3 ekor orang mari kat rumah, suka? Qulna na'am, sahabat jawab, ya Rasulullah, kenapa tak suka? 3 ekor unta zaman dulu besar lah dia punya. Zaman sekarang pun 3 ekor unta 5,000 6,000 juga. Qal, kata Nabi apa? Fasalasu ayatin, salasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatin, 3 ayat yang kamu baca dalam salat, khairul lahu min salasi khalifatin izamin siman, lebih baik daripada kamu memiliki 3 ekor unta ataupun 3 ekor lembu yang besar ini. Itu bandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata 3 ayat membaca dalam salat lebih baik daripada kita memiliki 3 ekor unta. Macam mana kita agak-agak? Kalau kita boleh 10, lagi banyak, lagi besar. Sebab itulah bila kita tengok orang yang boleh baca Quran, orang yang boleh hafal Quran, orang yang boleh baca dalam solat dia, kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala rezeki anugerahkan kepada dia yang cukup menarik, cukup besar. Hadis ini rawahu Muslim. Kita pindah kepada satu lagi isu, as-salatu dukhulun ala Allah. Solat yang kita, kenapa nak kaitkan Quran dengan solat? Sebab solat itu sendiri adalah hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita takbir Allahu Akbar, tak boleh lagi kita berpaling kiri kanan, tak boleh. Nak panggil orang pun tak boleh, nak makan minum pun sudah tidak boleh. Nama takbir yang pertama yang kita takbir itu, nama dia takbiratul ihram. Ingat balik, nama apa takbir? Takbiratul ihram. Sebab apa takbir?
Sebab apa haram? Bila kita Allahu Akbar, haramlah segala perkara lain yang halal belum padanya. Maknanya sekarang ni aku sudah connecting, sudah berhubung dengan Allah Azza wa Jalla terus, maka tak boleh kita bercakap dengan manusia lain kecuali bercakap dengan kalam Allah, kecuali dengan memuji Allah, kecuali kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita bercakap, bila kita salat, bermakna kita telah menghadap ke muka kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Kan doa yang iftitah yang kita baca tu, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kena ingat tuan-tuan, kita baca tu biar kita hayati. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadap muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Dia tak kata cipta ayam dengan itik kecil, kita nak ambil yang besar, yang mencipta langit dan bumi. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, ayyuhan nas, Nabi kata, wahai para sahabat, para manusia semua, inna ahadakum idza kana fis salah, apabila kamu salat, melakukan salat, fa innahu munaji rabbahu, ketika itu kita bermunajat dengan Allah. Kita kena betul istilah. Biasa kita ni kalau kata munajat, zikir munajat kena kuat. Tak, munajat perdana bangun pada tengah malam ramai-ramai kuat-kuatlah. Yunaji, mana kita berbisik. Itu istilah yang betul, kata munajat dengan Allah, mana kita berbisik dengan Allah, merayu kepada Allah, merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita salat bermakna munaji rabbahu, orang tu telah berhadap dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan lagi kamu berpaling kiri kanan tangan, kita berhadap kepada Allah. Hadis dalam Bukhari. Analogi mudah untuk kita buat para jemaah sekalian, kalau kita berhadap dengan orang besar, kita pergi dalam majlis orang besar, tiba-tiba kita duduk paling sana, tengok sini, agak-agak protokol mari tegur ke tidak? Orang besar kat depan, awak duduk cuik sana cuik sini, apa benda? Maka bila kita begitu kita solat je, kita laksanakan apa yang kita janji. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dan dalam hadis lain Nabi SAW larang daripada idza kana ahadukum fi shalah fala yabzuqanna amamahu. Kalau kita dalam solat jangan meludah ke depan. Jadi zaman orang solat zaman Nabi dulu senanglah dia solat, bukan ada kapek, solat atas pasir bolehlah ludah, maka Nabi suruh ludah mana? Ludah bawah kaki kita atau kiri, tapi jangan ludah di atas ke depan. Fa innahu mustaqbilu rabbahu, karena dia sedang berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis dalam Muslim. Maka para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan bila kita solat, baru kita berhadap dengan Allah. Bila kita baca Al-Quran, kita baca kalamullah. Kata di para ahli fikir, para ulama kita kata, siapa nak bercakap dengan Allah, dia solat. Siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Itu kalamullah. Baru kita terasa Allah khitab pada kita, Allah khitab pada kita, kan? Allah cakap dengan kita. Biarlah kita sedar kita sekarang ini sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu kaitan di antara solat dengan Al-Quran itu besar. Yang terakhir sekali, iaitulah maqasidus solat. Kenapa kita solat? Biasa kita jarang tanya kenapa tak solat. Nah, soalan saya, limaza nusalli, kenapa kita solat? Mesti kalau kita tanya, mesti orang jawab jawapan berbeza-beza. Kenapa solat? Sebab Allah suruh, betul? Kenapa solat? Sebab rukuk Islam. Kenapa solat? Sebab takut haram, takut berdosa. Betul semua jawapan itu. Cuma kita nak tanya tambah satu lagi, nilai tambah. Tujuan kita solat itu semata-mata nak menyatakan pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Betul dia rukuk Islam, betul orang tak solat berdosa, tapi yang kita nak nyatakan objektif, matlamat yang besar solat, iaitulah menyatakan kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala yang beriman. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza shalla, Nabi kita bila dia solat, dia berdiri, qama hatta tafattara rijlahu, bengkak kaki dia. Bukan kerana gaut ni, tak tengok kita bengkak juga kena gaut, tak gaut. Tapi Nabi bengkak kaki dia semata-mata kerana dia bangun berdiri. Qalat Aisyah, dengar tuan-tuan, Aisyah ni isteri yang sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Rasulullah, atasna'u
hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Rasulullah buat macam ni sampai bengkak kaki, sedangkan Rasulullah sudah tidak berdosa, dia panggil maksum, terpelihara daripada dosa, diampunkan dosa yang awal, yang akhir tak ada dosa. Untuk apa buat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah tu, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tak patutkah, tidak layakkah, tidak sesuaikah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi para jemaah sekalian, itulah tujuan hadis dalam Bukhari dan Muslim. Apabila kita nak nyatakan kesyukuran kita kepada Allah, kita banyak solat. Solat itu tanda syukur. Solat itu tanda seorang yang beriman. Dan kita boleh senaraikan 10 tanda daripada orang solat. Tanda orang bersyukur, tanda orang beriman, tanda orang taat, tanda orang ikut sunnah Nabi SAW, tanda orang yang cinta kepada Allah. Macam tuan-tuan sambunglah senarai biar cukup 10. Maka orang yang solat, apabila cukup dia punya syarat-syarat dia, SOP dia cukup, yang fardu dijaga, kemudian yang solat sunat pula dijaga, semata-mata kerana mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang dikatakan orang yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Bila mari Ramadan, kita kena bagi kepahaman yang jelas pada masyarakat. Ada setengah orang ni tarawih full di masjid. Ada seorang, dia bagi tahu pada saya, dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya tahu ni dapat solat tarawih penuh 29 ke 30 malam saya tak tinggal tarawih, sudah sekali dengan imam. Saya kata alhamdulillah, nikmat Allah anugerahkan kepada saudara pada tahun ni. Jadi kita pun tanya soalan yang kedua, kata solat Jumaat macam mana, solat fardu? Dia kata subuh ya pergi masjid dengan isya, yang lain rumah. Kita kata terbalik. Nabi sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, sebaik-baik ibadat itu iaitulah melakukan ibadat yang fardu. Itu yang terbaik. Kemudian barulah mari solat sunat. Kita dah hak solat fardu mayar rumah, yang solat sunat baru kita kejar. Jawabnya kena upgrade. 2 tahun lepas tak apalah, nak macam mana, dah kita pandai jadi imam sendiri di rumah, tahun ni jangan pula nak jadi imam. Dia ada jawatan ni interim, dia panggil jawatan sementara. Kita diberi jawatan sementara jadi imam di rumah waktu PKP. Sekarang ni PKP sudah tamat, alhamdulillah. 1 hari bulan April penjarakan juga sudah tamat. Kenapa masih lagi berkerah nak jadi imam di rumah? Jadi mari ke masjid. Timbul satu soalan, menarik juga soalan ni. Dia kata, Ustaz, saya ni dah biasa dah, new normal, solat dengan keluarga, family di rumah. Jadi kalau saya pergi masjid, isteri solat seorang, dengan anak-anak kecil tak sempat. Jadi saya rasa kesian dengan dia orang. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Jawabnya mudah. Iaitulah kita datang solat di masjid bersama dengan imam, meriahkan masjid kita. Lepas solat kita balik ke rumah, isteri dengan anak-anak tunggu di atas tikar, di atas jadah solat. Kita jadi imam kepada mereka, boleh. Macam mana pula boleh ulang solat 2 kali? Jawabnya banyak peristiwa yang terjadi zaman Nabi SAW. Pernah satu hari waktu solat subuh di Mina, dalam buku sejarah Mekah tu ada saya tulis soalan di Mina. Nabi kita tengok ada 2 orang tak solat di belakang. Sudah solat Nabi, mari sini, kenapa kamu tak solat bersama kami? Dikata sallaina fi rihalina, kami dah solat Rasulullah di kemah kami. Jadi kami mari sini tak solat, duduk belakang. Nabi kata la taf'al, jangan buat macam ni. Kalau kamu solat dah pun, bila jumpa jemaah kamu kena solat balik. Walaupun yang pertama tadi rukun, yang kedua tu sunat, tapi itulah yang afdal. Satu hari sahabat masuk dalam masjid, orang dah sudah solat, siap dah solat. Nabi tanya, siapa nak sedekah dengan kawan ni? Man yatasaddaq ala hadza? Siapa nak sedekah? Maknanya bangun solat, pergi solat dengan dia, berjadi makmum dia. Kalau dia tak pandai, mu jadi imam pada dia. Maka untuk dapatkan dia pahala berjamaah. Jadi kita boleh selesaikan masalah. Sama juga kita mari meriahkan masjid, imaratul masjid. Kemudian kita balik juga imarahkan rumah kita dengan solat berjamaah dengan family, dengan anak-anak. Kita kata itu tidak ada larangan. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita fahamlah hari ini di antara Al-Quran, Al-Qiyamu bil-Quran, maksud berdiri di Quran yang pertama sekali, kita mana orang yang hafal Quran,
seeloknya dia bangun baca dalam solat. Baik, saya tak hafal Quran Ustaz, tapi saya hafal beberapa surah, baca dalam solat. Saya tak boleh nak baca hafal apa tidak, kita bangun solat, kita buka Quran tengok, boleh. Yang keempat, kita baca Quran, kita menghayati isi Quran, kita tadabbur Quran walaupun tanpa salat, kita kata juga termasuk dalam qiyam al-lail bil Quran, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kemudian kaitan Quran dengan Ramadan itu besar, kaitan Ramadan dengan Al-Quran, dengan malam, semuanya berkait. Mudah-mudahan Ramadan yang datang pada kita pada tahun ini bermanfaat, insya-Allah. Dengan motivasi yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, risalah yang diberi ini boleh baca sendirilah, bahasa Malaysia. Ada beberapa motivasi yang kita nak sampaikan ataupun senarai pendek. Sekurang-kurangnya inilah di antara garis panduan yang kita nak buat sepanjang Ramadan pada tahun ini dan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Jadi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah jam 9